Episode kedua, tempo percobaan dan cabaran awal. Ramadhan masih bernafas di kilang makanan itu ketika Amirul melangkah masuk sebagai pekerja baru. Kilang itu beroperasi dengan 3 shift, pagi, petang, dan malam. Bagi pekerja tetap, giliran shift bertukar setiap 2 minggu. Tetapi bagi Amirul yang masih dalam tempo percobaan, jadwalnya lebih ketat. Seminggu pagi, seminggu petang, seminggu malam. Supervisor mau melihat sejauh mana dia mampu bertahan dengan perubahan mendadak. Bahagian pengeluaran minuman berbotol menjadi tempat Amirul ditempatkan. Mesin otomatik berderet, mengisi botol dengan minuman berkarbonat dan berperisa buah. Tugasnya kelihatan mudah, memeriksa mesin pengisian, menyusun botol kosong di conveyor belt, memantau aliran minuman, memastikan tiada tumpahan, menutup botol dengan mesin capper, memeriksa label, membersihkan kawasan kerja, dan melaporkan kerusakan. Namun bau manis yang menusuk tekak ketika berpuasa menjadikan kerja itu satu ujian besar. Hari pertama, Amirul termenung di hadapan manual operasi mesin yang penuh istilah teknikal dalam bahasa Inggris. Macam mana saya nak faham semua nih? Bisiknya perlahan. Encik Rahman, supervisor yang ditugaskan membimbingnya, tersenyum. Jangan risau, saya terjemahkan untuk awak. Tapi awak kena rajin ulang kaji di rumah. Kalau tak, awak akan ketinggalan. Amirul mengangguk, membawa pulang manual itu, menulis nota kecil dalam bahasa Melayu. Kata-kata Encik Rahman terngiang-ngiang. Ilmu ini bukan untuk lulus pemeriksaan saja. Kalau awak betul-betul faham, awak boleh jadi lebih daripada operator. Awak boleh naik pangkat. Usaha kecil, tekad besar. Amirul sadar hidupnya kini berubah. Dia belum pernah bersengkang mata sehingga ke pagi. Kebiasaannya, dia hanya bangun pada waktu subuh. Tetapi untuk shift malam, dia perlu bangun sebelum jam 12 malam. Tanpa telepon pintar sebagai pengingat, Amirul mengambil inisiatif meminjam jam loceng daripada jiran di kampung. Dia berjanji akan memulangkannya selepas mendapat gaji pertama pada akhir bulan nanti. Bunyi dentingan jam itu menjadi penyelamat, memastikan dia tidak terlewat ke kilang. Di rumah kayu kecilnya, Amirul juga berusaha menyediakan bekal sendiri. Tiada peti sejuk untuk menyimpan makanan, maka dia perlu memasak setiap hari menggunakan dapur kayu. Walaupun penat, dia memastikan stok kayu api sentiasa ada. Dia tidak lagi punya masa untuk mencari kayu di hutan setiap hari karena sebahagian besar waktunya dihabiskan di kilang. Jadi, setiap ujung minggu, dia akan mengikat kemas kayu api di sudut rumah sebagai persediaan untuk hari-hari bekerja. Usaha kecil ini menjimatkan masa, tetapi baginya ia adalah tanda disiplin, bahwa dia mau benar-benar berjaya dalam hidup kelak. Struggle pertama kali melalui rutin shift petang 4 petang 12 malam. Ramadhan menjadikan shift petang penuh cabaran karena ini pengalaman pertama dalam hidupnya sebagai orang muda berbanding pekerja-pekerja senior lain di kilang itu. Amirul masuk kerja dengan perut kosong sejak sahur. Bau air minuman kilang membuatkan tekaknya sering menelan air liur karena masih ada 3 jam lebih sebelum dia boleh minum air. Ketika azan maghrib berkumandang, dia hanya meneguk air masak yang dibawa dari rumah. Kemudian dia bergegas menuju ke kantin kilang, membuka bekalnya perlahan. Nasi putih dan gulai ikan masin yang dimasaknya sendiri. Kadang-kadang hanya sambal bilis menemani. Ada kalanya dia sempat minum air kosong sahaja sebelum kembali ke mesin. Bau ayam goreng dari pekerja lain membuatkan dia teringat arwah neneknya. Dulu nenek selalu buat gulai ikan masin untuk berbuka. Sekarang aku makan seorang diri. Monolognya karena masih teringatkan arwah neneknya. Namun setiap kali rasa putus asa datang, dia teringat pesanan nenek dalam mimpi, hidup ini ujian. Kau kena kuat. Selepas berbuka ringkas, Amirul kembali ke mesin sehingga tengah malam. Tarawih yang biasa menjadi rutin Ramadhan terpaksa dilepaskan. Dia hanya mampu berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk bertahan. Struggle pertama kali melalui rutin shift malam. 12 malam 8 pagi. Shift malam.
Ujian sebenar. Shift malam lebih berat daripada yang disangka. Amirul bangun sahur seorang diri sekitar jam 10 malam, ketika kebanyakan orang lain baru masuk tidur. Jam loceng yang dipinjam daripada jiran menjadi penyelamat. Bunyi dentingannya memaksa Amirul bangun tepat pada waktunya, walaupun tubuhnya berat. Dia berjanji akan memulangkan jam itu selepas mendapat gaji pertama. Tetapi buat masa ini, jam itu adalah simbol disiplin yang menyelamatkan masa depannya. Setelah mandi dan bersiap, dia menyalakan dapur kayu di rumah kecilnya, memasak nasi putih dan telur goreng, kadang-kadang menambah sambal bilis. Tiada peti sejuk untuk menyimpan makanan, maka setiap hari dia perlu memasak segar. Untuk menjimatkan masa, Amirul memastikan stok kayu api sentiasa ada di sudut rumah. Kayu yang dikumpul hujung minggu diikat rapi agar tidak berselerak. Selain nasi dan lauk ringkas, Amirul membawa bekal air masak serta sedikit cekodok pisang yang digoreng sendiri. Pisang itu hasil daripada pokok di belakang rumah, ditanam oleh arwah neneknya dahulu. Bekal kecil ini bukan sekadar makanan, tetapi juga kenangan yang menguatkan semangatnya. Bekal itu hanya akan dimakan pada waktu rehat di kilang, sebagai lapik perut untuk menjalani ibadah puasa pada keesokan harinya. Perjalanan ke kilang, tepat pukul 11 malam. Amirul melangkah keluar dari rumah kayu kecilnya. Udara malam terasa dingin, namun langkahnya tetap teguh. Dia berjalan kaki menuju ke tempat bas kilang berhenti, membawa bersama bank kecil berisi bekal ringkas dan nota kerja. Dalam perjalanan, Amirul melalui kawasan surau kampung. Sholat tarawih baru saja selesai, dan kelihatan beberapa jemaah sedang menikmati moreh. Ada yang menjamah bubur kacang, ada yang menghirup teh panas sambil berbual mesra. Amirul hanya menundukkan wajah, menahan rasa rindu. Tarawih dan moreh yang dahulu menjadi rutin Ramadan kini terpaksa dilepaskan. Dia sadar, demi pekerjaan barunya, dia perlu berkorban. Namun, Amirul tidak membiarkan dirinya hanyut dalam rasa kehilangan. Dia berbisik dalam hati, suatu hari nanti, bila hidupku lebih stabil, aku akan kembali merasai suasana ini. Buat masa sekarang, kilang itu adalah medan ujian aku. Dikala dulu dia nyenyak tidur di rumah, kini dia berjaga untuk memantau mesin walaupun beberapa kali menguap. Dia tahu jika terlelap, mungkin dia akan diberhentikan kerja. Untuk mengelakkan perkara itu berlaku, Amirul mengambil inisiatif kecil, yaitu melakukan senaman ringkas seperti melompat setempat atau menggoyangkan tangan dan kaki sebelum kembali ke mesin. Kadang-kadang dia membasuh muka dengan air pipe kilang, sekadar menyegarkan mata. Beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang, Amirul berhenti seketika. Dia minum air masak, menjamah cekodok pisang yang dibawanya, lalu bergegas ke surau kilang untuk menunaikan sholat subuh. Tubuhnya letih, mata berat, tetapi dia tahu inilah ujian sebenar. Selepas 3 minggu percobaan, seminggu pagi, seminggu petang, seminggu malam, Amirul mulai menunjukkan kesungguhan. Walaupun penat dengan jadwal bergilir dan lapar ketika berpuasa, dia tetap datang awal, mencatat nota, dan bertanya kepada Encik Rahman. Dia perlu melalui 2 bulan lagi untuk mengetahui keputusan sama ada dia akan diterima bekerja sebagai pekerja tetap di situ. Malam ke-21 Ramadan, Amirul bermimpi lagi. Neneknya muncul di dapur rumah kayu mereka, sedang mengacau kuih serimuka. Senyuman nenek itu membuat Amirul yakin bahwa walaupun penuh cabaran, dia berada di jalan yang betul. Dia tidak lagi keseorangan. Semangat neneknya sentiasa ada, menguatkan langkahnya di kilang yang dingin itu. Bersambung ke episode yang akan datang.